Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Pujian ini adalah doa kami di hadirat-Mu ya Tuhan. 主啊，我们感谢一切荣耀归给你。 Kami rindu Roh-Mu yang kudus menerangi hati setiap kami. 我们盼望你圣洁的灵来光照我们的心， Sehingga kami bukan hanya mengerti akan firman-Mu, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 我们不只明白你的话语，而且愿意在你的道理上行出来。 Berkati waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman-Mu. 求你祝福我们念圣经、实现你话语的时候， Tolong juga kedua hamba-Mu yang menyampaikan, biar kami boleh dipakai Engkau untuk menjadi alat di tangan-Mu. 求你帮助这两位仆人能够成为主你手中的工具。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 让我们打开圣经，约翰福音第16章12到15节。 Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 约翰福音16章12到15节。 Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dari terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia edisi yang kedua. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. 12节，我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。凡父所有的都是我的，所以我说，你要将授予我的告诉你们。 Saudara, kalau saudara punya waktu tinggal beberapa saat lagi di dalam dunia dan akan meninggalkan dunia, kira-kira apa yang saudara akan sampaikan kepada orang-orang yang saudara kasihi? 比如说，弟兄姊妹，剩下的时候不多，就要离开这个世间了。那么，你到底有什么东西要束缚你身边的人呢？ Mungkin ada di antara kita yang akan mengumpulkan seluruh anggota keluarga kita. 有些人可能会集合家里的成员， Dan kita berkata, saya masih ada cicilan 10 tahun lagi, 可能 tolong nanti dilunasi. 可能你会说我还有一些还没有付清的款项，请你把它付完吧，大概10年。 Nah, tentu saja saudara yang dengar pasti marah-marah saudara ya. 可能他们会愤怒， Atau kemudian mungkin ada di antara kita saudara yang berkata, dengar baik-baik, saya punya 10 rekening di 10 bank. 可能有的人会说：“你听好好，我在10个银行有了户口。” Ada beberapa deposito dan juga simpanan harta di deposit box. 还有很多的这些存款放在银行里头。 Buku rekening, nomor PIN, dan kunci SDB ada di laci nomor 12. 那这些存款的布址钥匙等等，我就放在12号的抽屉里。 Nanti waktu saya sudah tidak ada, kamu tolong diambil, diamankan, dan dibagi-bagi. 等我不在了，你们就可以把它取出来，把它分开来。 Nah, saudara kalau kayak gitu dengarnya enak saudara ya. 听起来好像很舒服啊， Gak usah tunggu lama, kita langsung ambil kuncinya saudara. 不必久等了，我们就拿他的钥匙吧。 Nah saudara, mungkin juga ada di antara kita yang, waduh karena ini waktunya mepet nih, udah tinggal sedikit lagi, maka saya akan ngomongin semua yang belum pernah saya omongin. 可能有时候你会觉得时间这么短暂了，好多东西要说呢，就把一些都说出来吧。 Mungkin itu kegeraman, kepahitan, ganjelan, atau mungkin hal-hal yang belum pernah diungkapin, lalu diungkapin semua. 可能是一些的苦读啊，自己对世上的不满足等等，就把它放出来。
mungkin juga kita akan berminta maaf. 也是可能我们要向人说一些对不起。 Nah, saudara, kira-kira apa yang akan saudara lakukan kalau waktu saudara di dalam dunia hanya tinggal sesaat lagi atau beberapa jam lagi, saudara? 如果你在世上的时间只剩下几分到几个钟头而已，那么你要做什么呢？ Nah, saudara, mungkin mulai kita pikirin ya, nanti saudara pulang pikirin ya, kalau saya tinggal sebentar lagi mau ngomong apa ya? 回家好好的想一下吧。如果时间不多了，你要说什么呢？ Kalau saya akan panggil Semu. 如果是我呢，我就把师母叫过来。 Saya bilang sama Semu, harta saya satu-satunya cuma kamu. 我唯一的财产就是你。 Ya, sampai di situ aja, saudara ya. Nah, saudara, bagian yang kita baca adalah satu bagian yang merupakan bagian akhir daripada percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. 我们所念的这是耶稣最后的一段跟门徒们的谈话。 Dan masih menggunakan setting di mana Yesus melakukan perjamuan malam, makan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. 背景就是他们这最后的晚餐在一起用餐。 Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam pertemuan itu, jamuan makan itu menjadi satu momentum yang sangat berharga yang kemudian Yohanes tuliskan di dalam Injilnya. 那么在那个时刻是最重要的时刻呢，约翰把听到的就把它记录下来了。 Apa yang ada di dalam Injil Yohanes ini saudara tidak akan mendapati dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. 这一些记载的经文在马太、马可等等都念不到的。 Saudara, kalau kita mengingat beberapa minggu ini kita terus merenungkan bagian Yohanes terkait dengan percakapan Yesus dengan murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir. 这几个礼拜我们探讨的是约翰这些记录在圣经里面的话。 Saudara, kita tahu bahwa perjamuan makan ini bukan perjamuan makan yang mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang ikut di dalamnya. 这个晚宴并不是使每一个人都充满了喜乐的， Tapi menjadi satu perjamuan makan yang dipenuhi dengan kegalauan, kebingungan, ketidakmengertian satu dengan yang lainnya. 当他们参与这个最后晚餐的，他们的心里充满了不同的事情，有的人觉得很惊撼，有的人也不知道到底要做什么呢，迷茫。 Dan juga terlihat daripada ketidaksiapan murid-murid mendengar segala sesuatu yang Tuhan Yesus ucapkan kepada mereka. 当这些门徒听到了耶稣所说出的这一切话的时候， Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus berkali-kali menekankan hal yang penting kepada murid-muridnya. 耶稣已经好多次把这些重要的话语强调的说出来了。 Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. 耶稣说：“你不要烦躁， Di rumah Bapakku banyak tempat. 在我父的家里有好多的地方， Aku pergi ke sana menyiapkan buat kamu dan nanti aku akan datang kembali menjemput kamu. 我去那边预备住的地方，以后就要倒回来接你们。” Dan bukan hanya itu saja, kemudian Tuhan Yesus berkata, aku juga akan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain untuk 而 kamu. 且耶稣还说：“我还向父恳求差派那些那个圣灵来帮助你们。 Kamu mungkin tidak akan melihat aku lagi di dalam dunia ini. 可能你们在世上看不见我了， Tetapi penolong yang lain itu akan menolong kamu menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. 但哪一位被差派来帮助你的，他将与你同在。” Saudara, menarik sekali penolong yang lain ini kemudian Tuhan Yesus sebutkan di dalam Injil Yohanes, dikatakan ialah roh kebenaran. 那么这位被差派来帮助门徒的，就是真理的灵。 Nah, saudara, hari ini kita mau merenungkan siapa roh kebenaran itu. 那么今天我们要探讨，到底谁是真理的灵呢？ Apa yang dilakukan oleh roh kebenaran itu? 到底真理的灵做了什么呢？ Mengapa kita memerlukan penolong yang lain itu? 为什么我们需要它呢？ Saudara, mari kita membahas satu demi satu. 我们来探讨， Siapa sih roh kebenaran yang Tuhan Yesus maksudkan? 到底耶稣所说的那一位真理的灵是谁？ Saudara, kalau kita membaca dengan teliti, roh kebenaran yang Yesus maksudkan adalah Roh Kudus. 他就是耶稣所说的，就是圣灵。 Saudara, ada banyak orang kemudian berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya sebatas kuasa Allah. 有的人认为圣灵只是耶稣的另一个能力 Dan tidak lebih daripada itu, saudara. 就没有其他的了。 Tapi apakah betul Roh Kudus hanya sekedar kuasa? 到底圣灵是不是只是一个力量呢？ Saudara, kalau kita mempelajari lebih lanjut di dalam kitab Injil, 如果我们继续探讨这个福音， kita sadar betul bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Roh Kudus hanya sekedar kuasa. 耶稣从来没有说圣灵只是一种能力或是力量， Tetapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. 但是圣灵上帝是有个性的，他是三位一体里面的一位。
Kita meyakini dan mempercayai Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. 我们相信我们所敬拜的是三位一体的神， Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. 但是父也不是儿子，儿子也不是圣灵。 Ketiga pribadi ini, saudara, kemudian mereka adalah satu kesatuan di dalam ketrinitasan Allah. 但是在三位一体里面，他们是成为单一的， Mereka tidak terpisahkan, 他们是永不分开的， mereka tidak terlepaskan. 他们也不隔离的。 Mereka sudah ada sejak kekekalan sampai kekekalan. 从以前就有了，这到以后。 Nah, saudara, kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita akan mendapati ada istilah-istilah yang dimunculkan dalam Alkitab untuk Roh Kudus. 当我们探讨旧约和新约的时候，有一些语言Dan bahkan saudara di 告 dalam 诉我们关 bagian 于圣灵了。 bahkan di dalam bagian yang kita baca, saudara, 2 kali sebut nama daripada Roh Kudus ini. 那么这里有说到了2次圣灵的名称。 Dalam ayat 7 disebut Parakletos, 第7章说第7节说他是巴拉格列多斯， dan ayat yang ke-13 disebutkan Pneuma Aletheia. 第13节说他是努玛。 Tetapi 2 nama ini mengacu kepada pribadi yang sama, yakni Roh Kudus. 但是这2个称呼呢，就是说圣灵本身， Pribadi yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. 就是耶稣说的将要来到的那一位帮助我们的， Dan juga pribadi yang dijanjikan untuk kita semua hari ini orang-orang percaya. 就是每一位信主的人将得到他的帮助的。 Terus sebagai seorang pribadi, maka kita tahu saudara, pribadi itu harus punya 3 ciri minimal. 成为一个个别的个人呢，他要有一些象征。 Maka seorang pribadi dia harus punya yang namanya perasaan. 第一，他要有感觉， Saudara, apakah Roh Kudus dapat merasa? 是不是圣灵有感觉呢？ Ya jelas, saudara, firman Tuhan mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus, bukan? 当然，圣灵是有感觉的，因为圣经说你不要使圣灵悲哀 Ini menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi, saudara. 因为他是个性的。 Sebagai ciri yang kedua adalah seorang pribadi itu harus memiliki rasio. 第二呢，他是要有思想的。 Saudara, kita tahu bahwa Yesus mengatakan Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran kepada kamu. 因为耶稣说呢，圣灵将要把真理教导我们。 Saudara, yang bisa mengajar adalah orang-orang yang memiliki rasio, betul? 当然了，我们有思想的人才能够教 Dan 导。 ciri yang ketiga adalah seorang pribadi harus kemudian memiliki kehendak. 第三呢，这一个个性，当然他是要有一个意愿的。 Artinya, saudara, seseorang pribadi itu harus melakukan, punya kehendak untuk melakukan sesuatu. 他当然是有一个自动性要去行一件事情的。 Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus menuntun, memimpin orang percaya untuk masuk ke dalam kebenaran firman. 那么圣经说呢，圣灵呢，它是来引导我们、教导我们进入神的真理。 Sehingga hari ini kita tahu siapa Roh Kudus. 所以我们就知道了，到底圣灵是谁呢？ Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. 他是三位一体里面的一位神。 Lalu apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? 到底圣灵做什么呢？ Kalau dia memang pribadi, apa yang dilakukan bagi kita? 那么他对于我们做了什么呢？ Saudara, jelas Tuhan Yesus mengatakan roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, penolong yang lain itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 耶稣说呢，圣灵就要把我们引导进入一切的真理里面， Karena dia adalah roh kebenaran, maka di dalamnya tidak ada kepalsuan. 因为他是真理的灵，在里面是没有不诚实的。 Saudara dan saya dibawa untuk mengerti dan memahami kebenaran Allah. 他会帮助我们去完全的明白、了解神的真理。 Roh Kudus juga saudara memberitakan hal-hal yang akan datang, yakni memuliakan dan memberitakan Kristus. 告诉我们，那将要来的事情是荣耀主的事情。 Nah, saudara, ini adalah bagian pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus. 这一些是圣灵所做的事情。 Saudara, mungkin kita jarang sekali memahami atau kemudian mendengarkan khotbah-khotbah berkaitan dengan Roh Kudus, bukan? 可能我们比较少听到一些讲道是关于圣灵的， Sepertinya kita seolah-olah hanya terpaku kepada Yesus dan Bapa. 好像我们一路来听到的就是关于天父关于主耶稣。 Tetapi bukan berarti Roh Kudus tidak penting di dalam kehidupan orang percaya. 这并不表示呢，圣灵在信徒里面呢是不 Roh Kudus 重要的。 Roh Kudus memang tidak pernah menyaksikan akan dirinya sendiri. 当然，圣灵是从来没有把自己显明给你的， Roh Kudus menyaksikan akan Kristus dan karya Bapa. 他是显明耶稣基督和上帝的作为的。
Tetapi saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang penting di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. 但是我们成为信徒的，在我们这一生当中呢，圣灵对我们来说是非常非常重要的。 Mengapa saudara? 为什么呢？ Karena tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah bisa menyadari, menginsyafi bahwa kita adalah orang berdosa. 如果没有圣灵呢，我们是不能够知觉到我们是已经犯了罪的。 Saudara, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. 我们是活在罪中的人， Kita tidak mengerti dan tidak mengenal apa itu kebenaran. 我们不懂到底真理是什么呢？ Sebagai orang-orang yang berdosa, yang kita lakukan selalu UUD. Ujung-ujungnya dosa. 那我们充满罪的人呢，我们所行所做的，多数都是跟罪有关系的。 Sekalipun mungkin yang kita lakukan itu terlihat sangat baik, 可能看起来我们所做的是非常好， tapi karena kita adalah orang-orang yang berdosa, maka kita membungkus kejahatan kita dengan kebaikan. 但是我们是罪人呢，我们把我们所作所为呢，把最美丽的东西，把那个罪恶的东西，用最美丽的包装把它做起来了。 Saudara, dunia mengajarkan kepada kita bahwa pencapaian tertinggi manusia adalah dengan hidup sesuai dengan moral yang tinggi. 那么世界告诉我们说呢，最高尚的那个生活呢，就是你的道德生活。 Nah, ketika bicara moral, maka bicara tentang baik dan jahat, betul? 当我们谈到道德的时候，就要谈到好与坏。 Orang diukur, oh dia ini moralnya bagus karena dia baik. 啊，这个人有道德，因为他是好的； Maka dia mengalami moral yang buruk adalah ketika dia melakukan hal yang jahat. 这个人行不义，他就是不道德的。 Tapi saudara, saya mau mengajak kita berpikir tentang hal ini. 当我们在思考这种事的时候， Orang mungkin sudah terbiasa mendengar ada orang yang mengatakan bohong untuk kebaikan. 可能你会听到人说，我们说谎话是为了个人的好事。 Saudara, bagaimana mungkin ada kejahatan untuk kebaikan? 哪里有可能呢？这些恶事成为好事呢？ Bohong ya bohong. 欺骗、谎言就是谎言。 Saudara, kebohongan tidak akan pernah menjadi sebuah kebaikan. 一个谎言呢，这不能够成为一个好的事。 Dan bukankah hari ini kita dipertontonkan oleh banyak orang yang mempertontonkan kebaikan, 很多人就在看着我们的这个行为， tetapi di dalam hati mereka ada keinginan yang begitu jahat. 但是在心里头有那个非常坏的念头。 Mereka melakukan kebaikan kepada orang lain, tetapi sejatinya mereka sedang melakukan kebaikan kepada diri mereka. 他们认为他们对人行好的事情，还是行善，其实他们是重点是为了自己。 Mereka ingin dikenal sebagai orang-orang yang suka berderma. 他们要被人家尊重，成为一个行善的大善人。 Mereka mungkin ingin dikenal sebagai orang yang suka memberi atau hidupnya saleh. 他们可能要人认为他是一个行为很圣洁的人。 Sehingga ketika orang yang menerima kebaikan tidak merespon terhadap kebaikan mereka, mereka menjadi marah. 当这些人接受他们好意奉献的人呢，对他们没有这个反应的时候，这一群人就不舒服，就发怒了。 Bukankah ini juga terjadi dalam keseharian kita? 这就是发生在我们每一天的生活当中。 Di dalam circle kita, pertemanan kita, kumpul yuk, kumpul, rayain ulang tahun si A. 在我们所交际里面呢，有时候他们会说来啦，我们一起来参加一个朋友的生日会。 Waktu si A ulang tahun kita rayain, si B, si C, si D, si E, semua kita rayain. 每一位的朋友生日，我们都给他庆祝。 Kita yang memotori. 是我们在背后推动的。 Waktu kita ulang tahun, satu pun gak ada yang ingat. 但是当我们自己的生日的时候，没有人想起 Apa yang 来。 terjadi saudara? 那么你发生什么事情了呢？ Lu orang pada lupa ya, gua yang selama ini tolongin lu, gua yang selama ini bantuin lu, kok lu pada lupa sih? 为何你们会忘记我的生日呢？这一些日子来都是我在背后帮助你们做生日的。 Saudara, ternyata kebaikan yang kita berikan ada terbesit di dalam kita pun ingin mendapatkan kebaikan itu. 看起来我们所行的那些好事呢，其实目的就是为了我们本身呢。 Artinya kita udah nggak benar, saudara. 那这就不对了。 Nah, itulah yang membedakan firman Tuhan dengan ajaran dunia ini. 那就是上帝的话语和世上的教导的。 Saudara, firman Tuhan lebih daripada standar dunia ini. 神的教导是高过的世上的教导。 Firman Tuhan melihat dari benar dan tidak benar. 神的话语是看对和是不
不对。 Saudara bukan diukur daripada baik dan jahatnya. 并不是看那个好与坏或是恶 Kita diukur daripada benar dan tidak benar berdasarkan firman Tuhan. 我们是看在圣经的话语里面这些事情是不是对的还是不对的。 Orang yang baik belum tentu benar, 一个好的人不一定是对的人， tapi orang yang benar sudah pasti baik. 但是一个对的人他一定是好的人， Setuju saudara? 赞成吗？ Saudara, tidak ada orang yang kemudian baik dikatakan selalu pasti benar. 那么有一个好的人不一定是永远是对的。 Itulah sebabnya saudara kemudian firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang berdosa, tidak benar. 耶稣说呢，我们是罪人，我们也是不对的人。 Maka segala kebaikan apapun yang kita lakukan di dalam dunia, kita tetap adalah orang-orang yang tidak benar. 还是说我们可以说我们是不义的人， Itu sebabnya kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. 所以我们就需要圣灵的帮助。 Roh kebenaran yang menginsafkan kita akan dosa. 是真理的灵，使我们能够清楚明白我们的罪， Roh yang menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. 使我们能够明白我们在神的面前呢，我们是不义的人。 Sehingga ketika kita mengenal kebenaran itu, kita kemudian menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang memerlukan anugerah Tuhan. 当我们明白神的真理的时候，我们就了解到了，其实我们是需要神的恩典的。 Kita sadar bahwa kita selama ini hidup di dalam dosa. 我们就知道了这一些日子来，我们是活在罪恶当中。 Dan Roh Kudus itu menginsafkan setiap kita. 所以圣灵是使我们每一个人能够悟到这个事情。 Kenapa selama ini kita tidak tahu bahwa kita hidup di dalam dosa? 为什么我们不知道我们自己活在罪中呢？ Karena kita sudah terbiasa dengan dosa. 因为我们对罪已经产生了习惯。 Seorang ibu marah karena ada seekor tikus yang menggigit pakaian kesayangannya. 一个妇人她发怒了，因为她最漂亮的衣服被老鼠洞穿了。 Dia memasang perangkap dan kemudian pada malam itu tertangkaplah seekor tikus. 她就捕猎这一只老鼠，然后就捉到了这只老鼠。 Waktu dia lihat tikus itu dia tertawa terbahak-bahak. 当她捉到了老鼠的时候，她就哈哈大笑。 Dia berkata, syukurin kamu, siapa suruh kamu makan, mengoyakkan pakaian kesayangan saya. 应该被我抓起来的，谁叫你撕破我的衣服呢？ Nah, saudara, semakin tikus itu karena dipakai lem ya itu saudara ya, maka semakin tikus itu bergerak-gerak dengan susah payah, semakin tertawa si ibu ini. 那么这个老鼠动不了了，因为被粘住了。那么这位妇人就哈哈大笑了。 Semakin ada rasa sukacita dan kebanggaan karena menangkap tikus yang merusak bajunya. 她自以为里面很高兴啦，很厉害呢，因为抓到了这只老鼠。 Panjang malam tikus itu berusaha melepaskan diri dan menjerit-jerit, saudara. 那么这个老鼠整个晚上都在挣扎， Tetapi jeritan tikus itu memberikan sebuah nyanyian kemenangan bagi si ibu. 但是那老鼠的挣扎对妇人来说呢，是妇人的胜利歌。 Singkat cerita, saudara, besokannya tikus itu mati. 第二天当然老鼠死了， Tapi si ibu tetap nggak mau buang. 但是这位妇人不把老鼠丢 Dijadikan 老鼠丢弃， monumen sama dia, saudara. 她把老鼠珍惜放在那边，好像一个可以看到的东西， Bahwa dia pernah menangkap tikus yang merusak bajunya. 成为一个凭证这老鼠曾经破坏她的衣服。 Keesokan harinya sudah mulai berbau. 那么第二天开始呢，就有臭的味道出来了。 Tapi setiap kali dia mencium aroma bau itu, dia merasa aroma kemenangan. 但是他闻到那个不好的味道，他自以为这是得胜的味道。 Semakin tambah bau, semakin mencium aroma kemenangan. 越臭呢，就好像他越胜利了。 Sampai akhirnya kemudian suaminya marah-marah yang pulang dari luar kota. Itu bangkai tikus, buang. 那么她丈夫从外婆回来的时候，就看到了老鼠，就说把它丢掉啊。 Saudara, bukankah kita seperti itu? 那么难道不是吗？我们也是这样， Kita berdosa, 我们犯罪， kita menikmati dosa, 我们享受这个罪， dan terbiasa dengan dosa. 而且我们也习惯了这一种罪， Sehingga kita merasa nggak ada yang salah. 我们觉得我们没有错啊。 Semua orang juga bohong, 每一个人都在讲谎言， saya juga bohong. 我也是讲谎言。 Semua orang juga nipu, 每一个人在欺骗， saya juga nipu. 我也跟着欺骗。 Saudara, Roh Kudus datang
menginsafkan kita akan 那 kebenaran. 么圣灵来呢，是要使我们对我们的过错觉悟。 Roh Kudus melahirbarukan. Roh Kudus melahirbarukan kita. 而且圣灵使我们重生。 Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. 那么耶稣对尼哥底母说：“如果你没有重生呢，你就看不到神的国。 Lahir baru adalah karya Roh Kudus, bukan karya manusia. 因为重生呢是圣灵的工作，不是人的工作。 Sebab itu saudara, penginjilan tidak terletak kepada kepiawaian atau kehebatan si pemberita Injil. 那么传福音当然离不开这个传道者的厉害。 Tapi ketika seorang memberitakan Injil, maka dia harus memohon kepada Allah Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya ketika dia menyampaikan berita Injil. 但是当传福音的时候，他就要恳求神给予能力，大大的有力量的把福音广传。 Sehingga pada saat seseorang kemudian menerima berita Injil dan dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. 当一个人呢听到了福音，他接受了主耶稣基督的时候，这一份的工作乃是圣灵的工作。 Itu sebabnya karya keselamatan itu disebut sebagai anugerah. 所以我们说呢，救赎呢是一个恩典。 Karena saudara dan saya tidak melakukan sedikit pun upaya untuk mendapatkan anugerah itu. 因为你和我都没有做了什么，这个恩典就得到了。 Bahkan ketika kita mengangkat tangan dalam sebuah ibadah, saya mau terima Tuhan Yesus. 当我们在一个聚会的时候，我们手升起的说，我要接受耶稣， Itu pun karya Roh Kudus. 那也是圣灵的感动与工 Yang 作。 ketiga, saudara, Roh Kudus menguduskan setiap kita orang percaya. 第三呢，圣灵呢是我们每一个人得做的洁净。 Roh Kudus diutus sebagai pribadi yang kemudian bersama-sama dengan kita, orang-orang percaya ini, menuntun kita kepada pengudusan hidup yang baru. 那么圣灵被差派来到我们的生活当中呢，是来帮助我们过一个圣洁的生活。 Maka Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 28, dia berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. 那么在罗马书第8章，使徒保罗说呢，神一切所行所发生的事情，都是为了我们的好。 Roh Kudus memakai segala situasi kita untuk menguduskan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 圣灵动用一切在我们四周围所发生的事情呢，使我们成为圣洁的人，被神所用。 Roh Kudus juga mengajarkan kebenaran kepada kita. 而且圣灵也教导了我们真理。 Bukan cuma mengajarkan, tetapi dia menuntun kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. 不只教导我们真理，而且他帮助我们能够活出来这个真理。 Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia-karunia yang diperlukan sehingga kita dapat membangun tubuh Kristus. 而且圣灵装备每一位信主的人，给我们恩赐，使我们能够在神的工作上可以担当。 Oleh sebab itu, saudara, tidak ada satupun orang percaya yang hanya menjadi penonton di dalam gereja. 所以在教会里面呢，没有一个人是成为观众的了。 Karena Allah Roh Kudus pasti memberikan karunia kepada saudara dan saya. 因为圣灵已经赐给了你多种的恩赐。 Maka sebagai anggota tubuh Kristus kita harus terlibat di dalam pembangunan tubuhnya. 所以成为神的教会里面的一份子呢，我们是要参与服侍的。 Karena memang kita memiliki karunia yang berlain-lainan. 因为每一个人都有不同的恩赐。 Dan yang terakhir, saudara, Roh Kudus menjadi sebuah jaminan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan itu. 最后呢，圣灵是成为我们得着救赎的一个保障。 Roh Kudus menjadi materai di mana jaminan Allah dinyatakan bahwa saudara sekali percaya Yesus, saudara mengalami keselamatan dan tidak akan pernah saudara menjadi binasa. 那么圣灵保证了我们，什么是信靠主的人不会遇见那些灭亡。 Roh Kudus ada di dalam hati kita. 因为圣灵是住在我们心头里面的， Menjadi materai yang Allah berikan, jaminan keselamatan. 它是神给我们的保证。 Saudara, ketika kita menyadari bahwa peranan Roh Kudus itu begitu besar dalam kehidupan kita, 所以当我们了解到圣灵的作为是那么大的时候， saudara, masihkah kita kemudian mengabaikan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini? 我们哪里可以忽略了圣灵的工作呢？ Saudara, mari kita bersama-sama melihat kepada kehidupan kita. 让我们看我们自己个人的生活吧。 Saudara, gereja bisa ada karena peranan Roh Kudus. 教会可以存在，就是因为有圣灵的工作。
Sebab itu saudara, ketika kita menjalani keseharian kita, mari kita bersama-sama belajar bersandar kepada Allah Roh Kudus. 所以在我们每一天的生活当中，让我们来仰望、依靠圣灵吧。 Kita meminta Allah Roh Kudus terus menuntun, menolong kita hidup di dalam kebenaran firman. 我们继续的祷告，恳求圣灵继续的教导、引导我们。 Karena dia adalah roh kebenaran, maka dia akan mengajarkan kebenaran kepada kita. 因为他是真理的灵，那么他就会继续的教导我们关于对的真理、真义、公义的事情。 Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. 所以我们就会明白到底什么是神的旨意，什么是不是神的旨意。 Di dalam menjalani seluruh profesi kita, kita perlu pimpinan Roh Kudus. 我们在每一份的工作上，我们都需要圣灵的参与。 Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan berpadanan dengan kebenaran firman Allah. 所以好叫我们所做的、所行的都存在着神的真理。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们。 Mari kita berdoa. 让我祷告， Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们要感谢神你的话语， Menolong kami untuk mengenal lebih dalam pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. 使我们能够更加清楚的三位一体神的。 Tolong kami untuk kami boleh memiliki persekutuan yang intim dan dalam dengan Allah Roh Kudus. 我们愿意得做了更亲密的沟通与圣灵， Sehingga kami boleh terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. 借着圣灵，我们可以继续的活在神你的真理里面。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣的名求， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus.